surah tak ada hidup, lagi patas tak hidup kan, sama-sama hidup lah ke. Ini kemudahan Tuhan beri. Nak jalan baik, ikut jalan baik. Nak jalan jahat, ikut jalan jahat. Tak ada masalah. Kekuatan aku beri. Kekuatan pun nak pergi ambil otin tu, Tuhan beri kekuatan. Kalau tak ada kekuatan, nak start untuk ni dah rebah lepok gitu. Nah, walaupun niat jahat dah ni, nak pergi orang puang, nak pergi belakang epok tu, nak zina situ dalam bank. Nah, Tuhan beri kekuatan. Masa start tu Tuhan beri awak hidup. Hidup selalu. Nah, Tuhan beri belaka, turut belaka. Tapi yang salah Tuhan, pasal kita pilih. Kita pilih. Maka dia azab kat kita dengan pilihan kita. Orang yang tak ada pilihan tidak kena azab. Orang yang ada pilihan kena azab. Soalan seterusnya, sah ke tak semayang kita kalau selumbur ada di tangan? Selumbur kata yang panggil. Selumbur. Orang luar panggil dia. Ingat? Duri halus. Boleh tahan dekor. Maknanya selumbur pun dia tak. Selumbur orang luar panggil benda cik lain sama. Selumbar. Gitu kita nak faham. Kerana selumbur luar selumbar. Selumbur tu duduk di tangan cokeng gitu. Jadi kalau kita tak mau buang, kita kena sapu air atas lumbur tepi-tepi tu, faham tak? Tapi kalau kita nak buang, kita sapu air ke atas lubang tu saja. Ada orang kata kena korek pula lubang tu menawak, nyanyi korang lebih korek pula tak payah. Bila kita cabut daging mana waktu buka, waktu lah sapu air, waktu tutup diri sendiri tak payah korek dah, faham? Dia gitu. Dan kalau masuk dalam daging tu, semua duduk dalam kat jenis jurang tu, atas ni tak berasa benda, dia tenggelam, waktu dah lagi cokeh. Dah atas ni, atas kena sapu air atas kat lubang itu. Soalan seterusnya, terangkan apa makna insan kamil. Salah satu daripada sejarah soal semayang jemaat ialah 40 orang laki-laki yang Islam balik berakal kemerdekaan yang sempurna, sihat tubuh badan dan bermukim. Soalannya, adakah 40 orang laki-laki tersebut mestilah orang laki-laki yang berinsan kamil? Sebab ada setengah pendapat mengatakan 40 lelaki tersebut mestilah berinsan kamil, dan mereka ini tak menghadiri semayang jemaat sebab tak cukup syarat tersebut, iaitu 40 orang laki-laki mesti berinsan kamil. Tolong jelaskan masalah ini. Tidak ada seorang ulama pun yang kata 40 orang laki-laki nak buat semayang jemaat mesti dari ini insan kamil. Tak ada. Ini karut belaka dari tu guru karut. Tak ada mana ulama, sebab ulama besar-besar. Kalau kena insan kamil maksudnya sebut dah dan kita ada kena insan kamil syarat. Tak ada. Dia buat syarat orang mukim, mustautin, laki-laki, tidak uzur, tak, orang yang betul bacaan. Cuma ulama kedian disebut orang ini dipanggil orang kamil, bukan insan kamil. Insan kamil lain. Insan kamil orang yang sampai pada darjat nafsu dia kamaliyah, sempurna dah, mata dah tengok dah alam ini, duk nampak kebesaran Allah, telinga dah dengar dah cakapan makhluk tu insan kamil. Nak cari dua ni insan kamil nak buat jemaat, patut mudah pergi jemaat pun. Kamil bahasa Arab, ka'alif min lam kamilun. Nampak? Kamula yakmulu kamilun, mana orang yang sempurna. Sempurna mana? Iaitu dia ni orang laki-laki yang mustaqim di kampung tu, kemudian dia ni soh semayang dia, walaupun baca terah tak sedap. Dia tapi betul. Bacaannya betul, bukan ghairi magdu. Tu dah tu. Tu walaupun rakyat-rakyat sikit tu juga. Tu orang kami. Dah tu ada dah orang semayang jemaat 40 orang tu. Lebih pada ada lah. Lebih pada ada. Kita nak buat hello saja tak mau pergi semayang jemaat, kabar orang tak kami. Dia nak kata tak kami boleh, kita kena cek. Tubik jemaat lagi kena cek dulu orang seorang. Tanya awak, reti tak syarat sah semayang jemaat? Dia terti lah 18 kali. Mengarut ni. Baru dia tahu. Lepas tu dengar tengok saja, tengok dia kata. Lepas tu tengok orang tengok gitu. Tak kami, tak pergi semayang jemaat tak sah. Ini karut ni. Lepas tu ngaji kitab tambah-tambah. Pakai alasan tak insan kami. Insan kami lain. Kami dalam bab jemaat lain. Kami dalam bab jemaat boleh baca Fatihah. Di mustaqim kampung tu. Tu lah kami.
Bukan insan kamil. Insan kamil lain. Insan kamil ni darjat tasawuf tinggi sangat tau. Nah, jadi jangan buat helah lagu tu. Neh. Dah muh dah pergi insan kamil tau. Kisah kamil. Tak. Neh. Katakan seorang itu duduk semayang sunat di belakang, lepas tu ada orang menyangka dia semayang fardu, terus mencuri. Apakah yang patut orang tu kena curi itu lakukan? Adakah perlu semayang seperti biasa dan guana orang ikut dia pula? Dia tanya. Dia ni semayang sunat dalam surah dengan molek, mari orang belakang ingat ke dia semayang fardu, akak takbir tepi dia curi pula dia. Curi. Dia nak buat guana, tak ada masalah. Nah, kita semayang sunat, orang belakang semayang fardu, dia ingat kita semayang fardu, tak ada masalah. Nah, tak ada masalah sebab dia tak boleh ikut ni semayang yang berlainan rupa. Kalau rupa tu sama boleh ikut, walaupun tak apa ni waktunya berlainan. Depan semayang subuh dan semayang sunat 2 rakaat, kita orang mari asar mai ingat kita imam waktu mai asar ikut dari semayang sunat. Nah, umpamanya kita semayang zuhur, sunat zuhur, tak ada masalah. Orang semayang fardu boleh ikut orang semayang sunat, orang semayang sunat boleh ikut semayang fardu. Hak khilaf tu saya kira lah, hanya kata hak boleh. Nah, ulama fuqaha mazhab Syafi'i kata boleh. Hak nak kata tak boleh, saya kira lah nak kata boleh, nak beramal boleh. Pasal apa? Pasal nazar rupa tu sama je, ada rakaatnya sama, sujudnya sama je, walaupun nama takyinnya zuhur ni, takyinnya sunat zuhur. Nah, yang tak boleh rupa semayang tu lari berbeza. Seperti orang yang semayang sunat sunat nak ikut orang semayang jenazah, tak boleh. Tu imam ni tak ada rokok, macam seterik gitu tak boleh ikut. Ataupun kita semayang fardu zuhur nak ikut orang semayang gana matahari, tak boleh. Pasal gana matahari 1 rakaat 2 kali qiyam, 2 kali berjihad pula, 2 kali rokok, jadi pelik nak buat apa ni kita. Jadi boleh. Cuma tak payah cuit. Ulama kata jangan cuit. Cuit ni untuk kita pergi semayang sah penuh dah, nak masuk tak boleh dah, takbir belakang cuit suruh dia duduk bostang, duduk dengan kita 2 orang, dia panggil 1 sah, seorang makruh. Nabi tak suka semayang tarik orang cuit gitu. Kalau kita nak buat dia jadi imam, kita tak payah cuit, duduk tepi dia dah, Allahu Akbar. Sebab orang yang jadi imam selain jemaah tak wajib pun niat jadi imam, tak syarat pun sah dia. Tak khabar ke dia pun tak apa. Jangan main cuit gitu. Soalan seterusnya, guana hukum solat jemaat seorang yang dengar khutbah jemaat tapi di rumahnya, kerana rumahnya dekatan dengan masjid dan masih nak memayang baru pergi masjid. Tidak boleh semayang memayang. Dah guana plak kalau orang hok pergi masjid tapi tak dengar pun, maksudnya dia duduk bersembang-sembang masa khutbah tu. Orang dia tak syarat nak sah main jemaat dengar khutbah. Yang dengar khutbah ni orang nak buat sekurang-kurangnya bilangan jemaat. Kalau hak set mari duduk luar ni bukan set bilangan jemaat. Set maknanya nak pergi semayang saja je dah, bukan hak masuk gua kira. Jadi tak ada masalah dalam bab sah. Tak dengar khutbah pun tak apa. Amat masa orang duduk tu dia duduk rih mutuk duduk mutuk. Dengar qamat siang langgar masuk mayang. Sah tak mayang? Sah mayang mak. Dah guna tak ada pahala. Pasal mudak dengar khutbah, pahala dia ada, pahala semayang mak. Tak pahala dengar khutbah. Lepas tu pahala dapat janji Nabi apa dosa seminggu tu tak ada. Sebab Nabi kata nak dapat dosa seminggu untuk hampa, mesti mari ambil wuduk sempurna, lepas tu masuk dalam masjid semayang sunat dulu. Tahiyat masjid, qabliyah masjid, qabliyah zuhur, qabliyah jemaah. Lepas tu dengar khutbah, tak lakah kepala orang, pakai minyak tu syarat pula. Lepas tu semayang berjemaah sama-sama, balik. Tu baru dapat aku seminggu. Dah ni tak dengar khutbah, dia sembang dua. Ada bagi dia dengar di rumah. Hanyut je. Dia tak dapat janji seminggu ampun dosa tadi. Dah dapat pahala semayang jemaah sahaja. Soalan ketiga, guana hukum orang yang duduk dekat dengan masjid tapi tak pernah berjemaah di masjid, adakah dia itu berdosa? Dalam mazhab Hanbali berdosa. Jumhur ulama kata tak berdosa, kerana taklah menjadi apa benda kewajipan semayang di masjid.
Dalam mazhab Hambali tak boleh semayang di rumah dosa kerana dia dekat dengan masjid dengan bang. Kita ni fardu kifayah. Tetapi kita luput fadilat yang begitu banyak, sedangkan dosa kita banyak. Macam mana keadaan nanti bila ditimbang di akhirat nanti, dosa kita lebih daripada pahala. Pada masa tu kalau kita rasa nak semayang jemaah sama 5 waktu sehari semalam, tujuan kita nak dapat fadilat lebih. Dan akhirnya memang orang yang tak cara terus ke solat jemaah ini berdosa juga, kerana tidak ada dalam bertumpang sama untuk mengembangkan syiar Islam. Jemaah ni syiar, dia tak terlibat sama, menjadi satu kedosaan dah bagi dia. Bukan atas jalan tak pergi pada hari itu, atas dasar keseluruhan dia tidak membantu dalam menegakkan syiar Islam. Jemaah satu syiar Islam. Masa sebuah kampung tu dak buat masjid, dak buat surat, maka berdosa habis setiap kampung. Soalan yang keempat, apa hukum menyuruh isteri melakukan oral sex? Ni yang dia nak tanya ni. Dia konah jauh bak curi lah, bak apa lah. Jawab sama-sama dah. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Pendapat satu ulama mengatakan makruh, tak berdosa. Pendapat yang kedua mengatakan haram, tak boleh. Yang mengatakan makruh itu selama mana tidak mengenakan najis kepada mulut isteri. Kalau mengenakan najis, hukumnya haram tak? Bab sengaja mengenakan najis pada tempat yang tidak layak menerima najis, hukumnya haram. Tapi tak kena najis tu makruh. Apa dia kata makruh tak haram? Sebab dia kata dalil haram itu hanyalah satu tempat saja pada tubuh isteri, dubur. Tu saya haram. Kalau lain, Tuhan benar belaka. Tak ada dalil. Dia gitu. Kena juga kot dia. Ramai tu taklid gitu. Yang kedua mengatakan haram. Haram apa? Kerana benda ni bukan amalan Rasulullah dan benda yang keji. Nampak? Walaupun tidak ada nas, tapi benda yang keji sudah tentu Rasulullah tak suka. Lagi pula ada satu hadis yang berbunyi tahiru aqwahakum fa innaha masalikul Quran. Bersihkan mulut kamu kerana mulut itu laluan ayat-ayat Al-Quran. Jadi dua-dua pendapat ini benar belaka, ada dalil masing-masing. Nas tak ada. Saya telah bayar zakat harta saya pada pusat pengajian agama Jerusalem. Ada orang kata tak sah, kena bayar kepada pejabat agama. Kata mereka kecuali bagi yang fakir miskin boleh dibayar sendiri. Baik. Yang ada dalam kitab fiqh, haram apabila kerajaan melantik amir yang bertauliah, maka kita enggan beri kepada amir pemerintah Islam tersebut. Kalau kita beri juga sendiri, hukumnya adalah sah. Cuma perbuatan kita tak beri ke amir bertauliah itu adalah haram. Itu beza situ. Kemudian ulama-ulama fiqh pula dia kata, tetapi apabila tidak dipercayai akan pengutit zakat, seperti banyak berlaku dah mutaakhirin ini seluruh dunia lah, bukan kata Malaysia aja. Lebong piti zakat tak bagi pelabih. Kalau miskin 100 dia setahun lebih 16 juta, negeri ni lebih 80 juta zakat. Benda gitu main lebih nak mau buat bangunan, lepas tu nak utuh pula bangunan tu sewa kat orang, lepas tu keuntungan tak bagi pula pada miskin 100 juga. Padahal modal daripada zakat dia tu. Ini semua ni salah berlaku syarak, maka pada ketika itu maka kita beri sendiri, tak ada masalah dah. Faham baik ni. Apakah hukum sumber pendapatan yang berdasar kerja-kerja menghibur orang melalui nyanyian dan hiburan? Baik, dia kata